Menteri Besar Kelantan, Dato Ahmad Yaakob, hari ini membuat satu hantaran Facebook. Di Facebook yang bernama Dato Ahmad Yaakob itu, terpapar satu poster mendaulatkan Quran, selaku asas perpaduan ummah. Ini adalah naratif parti kononnya berasaskan Islam itu, selepas sebelum ini berasaskan mengkafirkan orang lain, juga mempergunakan Quran untuk tujuan itu. Imbas kembali, amanah Hadi Awang, peristiwa memali, pentas-pentas ceramah pas. Semuanya menuduh orang lain tidak Islam, menghasut dan memecah belahkan. Malah esok amanah kita hanyut tepi pondok dia. Kalau di AP kalau hudu tapi harfi, UMNO kalau hudu hukum apa? Amanah suruh dia jawab. Kalau di AP kalau hudu jadi kafir harfi, UMNO kalau hudu kita nak hukum apa? UMNO harfi. Itu lembut itu. Kalau ikut logik dia kafir harfi jugalah. Tapi ambon lembut. Hari ini, apabila presidennya Hadi Awang mendapat laba dan keuntungan berada dalam kerajaan, kegunaan Quran bagi parti PAS mula berubah menjadi terbalik dari sebelumnya. Membaca komen-komen rakyat Kelantan terhadap hantaran menteri besar itu, rata-ratanya mengecam tindakan PAS mempergunakan Quran bagi tujuan kuasa. Pagi beriman, petang kafir, malam mengkafirkan. Sarizal Kamal menulis, dulu berjanji nak letak jawatan kalau hudud X buat di Kelantan, nipu atas darat. X payah sebut Al-Quran buat malujah, dengan air karat, pemimpin kecek pelawok. Iman Halil pula meninggalkan komen, Al-Quran surah mana suruh X ko pakai Mercedes baru. Surah mana suruh mandi air sungai belakang Tesco. Sila ambil peduli kebajikan rakyat, jangan pakaian J macam ok alim, mulut J dok bunyi agama tapi perangai mengalahkan UMNO. Al-Amin turut serta menulis, jawatan tu amanah. Ingat sikit, Quran suruh tunaikan amanah. Kalau tak mampu letak jawatan, tak payah pegang amanah. Maso Wikuliah, Dok Kupas bersungguh pasal amanah. Dengan ayat Quran dan hadis. Tapi tak amal, tak mampu nak pegang amanah pun, sanggup juga pikul pasal sayang ko jawatan. Hari ini, PAS merayu sumbangan rakyat jelata, semata-mata untuk pilihan raya ketika wabah Covid. Mengimbas sedikit masa lalu, ketika rakyat sengsara dikurung, semua sektor ditutup, muncul tindakan mengibarkan bendera putih, untuk meminta bantuan, kepada jiran-jiran, atau komuniti yang berkemampuan. Tetapi, apa kata PAS ketika itu? Nick Abduh, YB PAS mengutuk tindakan rakyat yang kelaparan itu. Memberi cadangan menadah tangan meminta doa dari Tuhan semata. Kenyataan YB PAS itu mendapat 88% reaksi marah di website Sinar Harian. Hari ini, demi berpolitik kuasa dan mengkafirkan orang, mengapa meminta bantuan duit dari rakyat? Mengapa merayu duit dari rakyat? Mengapa tidak mengikut saranan Nick Abduh? Hanya menadah tangan meminta doa. Siapakah penyebab kepada politik rimba ini? Bubardun, rampas parlemen ketika wabah, ketika ekonomi jatuh, ketika semua orang sengsara. Ianya bukan Pakatan Harapan. Sebaliknya Pakatan Nasional atau Barisan Nasional, yang PAS memberi sokongan terhadapnya. Apakah Anda semua masih tidak sadar? Apakah komen kalian? Komen yang menarik akan disiarkan dalam bentuk video. Patut tak izin guna nama kelirukan umat Islam, Hadi tegur pihak jaga urusan agama. Selepas beberapa kenyataan berbeza dibuat pemimpin PAS berhubung kontroversi arak jenama timah, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegur pihak yang menjaga urusan agama Islam yang seharusnya tidak mengizinkan sebarang penyalahgunaan nama yang boleh mengelirukan penganut Islam. Walau apapun alasan yang diberikan untuk jenamanya, penggunaan nama, Timah, dalam bahasa orang Melayu adalah dekat dengan nama Fatimah Al-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Dan secara halus boleh dianggap menyentuh sensitiviti dalam kalangan penganut Islam, katanya dalam catatan di Facebook. Pendirian Hadi dilihat berbeza dengan kenyataan timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Men yang menegaskan nama Timah itu tiada kaitan dengan nama manusia dan bukan nama Islam. Soal jenama dan logo yang boleh mengelirukan, PAS konsisten meminta ia disemak kembali. Nama Timah, bukan nama Islam dan bukan nama manusia. Ia seumpama nama jenis logam dan lebih jelas pula apabila logo arak itu gambar seorang lelaki. Tiada lelaki nama Timah, katanya pada tanggal 19 Oktober lepas. Sebelum ini, Mufti Pulau Pinang Wan Salim mencadangkan supaya label atau nama, Timah,
pada botol arak berkenaan ditukar kepada Kapten Speedy, selepas jenama arak itu tular di media sosial. Pendapat itu turut disokong oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Idris Ahmad. Apa yang peliknya? Kepada golongan yang berpendapat bahwa satu-satu nama adalah penting, bagi menjaga image Islam, mereka juga tidak sedar menggunakan nama Islam dalam pertubuhan dan parti mereka. Sedangkan tindak tanduk mereka, sudah lama merosakkan image Islam, dan menjadi senda tawa kepada bukan Islam. Sebagai contoh, Parti Islam se-Malaysia mengkafirkan orang buat haram, dia buat halal, berpecah belah, sembelihan tidak sah, nikah tidak halal, sholat dua imam, ekstrim sehingga wujud peristiwa memali. Contoh lain, pertubuhan Islam, tetapi aktiviti gangster dan peras ugut. Contoh lagi, rawatan Islam, tetapi aktiviti skemer perubatan, overklaim. Contoh lagi, sekolah Islam, tetapi guru atau pengetuanya mencabul. Pada tahun 2001, Tun Dr. Mahathir pernah berusaha mengharamkan nama Islam digunakan oleh mana-mana persatuan, pertubuhan dan parti. Tetapi tidak mendapat perkenan Majelis Raja-Raja. Apa pendapat Anda? Pendapat yang menarik akan disiarkan dalam bentuk video.